Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks KSSRC Makan tahun 4 Sains muka surat 122. Okey, jadi sebenarnya kita dah habis pun bincang tajuk bunyi sebelum ni. Jadi hari ni kita fokus kepada soalan muka surat 122 iaitu uji minda. Okey, suka saya nak ingatkan bahawa jawapan yang saya beri ni tak semestinya betul, tapi ini adalah betul bagi pemahaman yang saya rasa saya betul lah. Okey, jadi kalau ada berlaku tidak sama dengan jawapan di cikgu kamu beri, maka kamu boleh bincang dengan cikgu di sekolah. Okey, jadi uji minda. Soalan pertama, jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Okey, ini biasalah ayat dalam buku teks ni kan. Okey, yang pertama, ni kalau cikgu suruh buat, awak buatlah. Kalau cikgu tak suruh, tak apa, jadikan sebagai perbincangan kita. Okey, ambil ilmu Okey, yang pertama, suaikan cara-cara menghasilkan bunyi berdasarkan situasi di bawah. Okey, senang sangat Yang pertama ni, memetik kan. Petik gitar kan. Jadi kita petikan. Kita sambung aja ke sini. Okey. Yang kedua tu tiup kan. Jadi tiupan atas dia je. Yang ketiga ni ketukan. Keting ketong, keting ketong. Yang ujung ni tarik ke sini. Yang keempat ni dia buat apa? Menepuk kan. So tepukan. Kita tepuk. Dan yang kelima ni dia main biola, gesek. So dia gesekkan terus daripada hujung sana ke hujung sini bawah. Okey, sangat mudah kan? Okey. Dua getaran menghasilkan apa? Tajuk ni lah. Apa dia? Bunyi. Jadi getaran menghasilkan bunyi. Mudah sangat. Kan? Okey, nombor 3. Okey, ini adalah satu situasi ambulans sedang membunyikan dia punya siren. Nino, dan ada orang di sekeliling itu. X dan Y. Okey, dia kata, soalan pertama, A. Berdasarkan raja di sebelah, nyatakan pemerhatian kamu. Okey, A. Apakah pemerhatian kita? Okey, pemerhatian kita maksudnya bila kita nyatakan pemerhatian, sebenarnya adalah apa yang kita nampak dekat dalam gambar tu. Kita tak boleh cerita tentang pengalaman lalu kita. Okey, kita ceritakan tentang apa yang kita nampak saja. Jadi apa yang kita nampak? Siren tu dia sedang dibunyikan oleh ambulans kan. X dengan Y kan. Jadi yang kita nampak kat sini apa tu, orang kan. Nak cakap orang lah. Orang di sekeliling, orang di kiri dan kanan, orang ke apa nak cakap tu? Orang lah Okey. Kedua-dua orang yang ada berhampiran dengan ambulans mendengar bunyi ambulans tersebut. Pun cukup. Itu saja pemerhatian kan. Okey, saya ulang sekali lagi. Kedua-dua orang yang berada berhampiran dengan ambulans itu mendengar bunyi ambulans tersebut. Itu pemerhatian lah, sebab kita nampak dia dengar tu. Dua-dua tak alert kan. Dua-dua nampak gambar ambulans tu kan. Dia nampak sebab dia dengar kan. Jadi itu pemerhatian lah. Okey, inference. Berikan inference kamu terhadap pemerhatian A. Kenapa kita nampak kedua-duanya tu dia mendengar? Okey. Kerana, jawapan dia, kenapa kita belajar selama ni? Kenapa? Bunyi apa? Kita tengok balik ke atas kan, bunyi apa dia kata tu? Bunyi, ingat tak gambar yang bunyi tu? Kat atas ni. Okey, tengok lagi atas. Kita kena semak balik, kena samakan. Saya nak awak nampak mana yang kita bincang. Okey, ni. Maksudnya apa ni? Bunyi bergerak ke semua arah kan. Tu, daripada muka surat 114 Okey. Jadi, dekat jawapan ni, okey, kita jawab. B tu berikan inference kerana. Okey, kerana bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi bergerak ke semua arah. Okey. Itulah jawapan B. Okey. Yang keempat. Siva dan keluarganya melawat Gua Niah. Gua Niah Gua kan. Gua, bila kita sebut pasal gua, kita mesti teringat dengung-dengung tu kan. Bila kita sebut hello. Gitu kan. Kita ada saut kan. Ni belum baca habis lagi soalan Sebaik sahaja mereka sampai, Siva menjerit dalam gua tersebut. Siva. Apakah fenomena bunyi yang akan terhasil? Apa agaknya? Pantulan. Jawapan dia, jadi dia kata jelaskan. Pantulan. Okey, macam mana nak jelaskan? Kita tengok pada jawapan dia tadi, pantulan. Okey. Dia macam mana kita nak jelaskan dia? Kita tengok pada
nota yang ke atas ni pantulan. Macam ni lah cara belajar. Kita tengok soalan, kita tengok jawapan. Ni namanya open book test lah, senang kita kan. Kita tengok balik pantulan macam mana. Ni. Okay, gema lah. Pantulan tu daripada gema kan. Jadi ialah kita boleh baca kat sini. Ataupun dekat atas ni lah. Ni. Okay. Jadi kita boleh tengok dekat sini adalah bunyi memantul apabila terkena permukaan yang keras kan. Gema ni kan. Okay, gema ialah terhasil apabila bunyi yang terhasil. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan keras. Okay, jadi kalau dekat jawapan ni. Okay, soalan dia tadi, apakah fenomena yang terhasil? Okay, fenomena. Okay, dia tanya fenomena bunyi. Maksudnya gema lah. Jawapan dia gema. Okay, bukannya pantulan. Okay, jawapan dia sebab dia nak fenomena kan. Fenomena yang terjadi adalah gema. Okay, betulkan tadi. Bukannya pantulan. Pantulan tu memang pantulan cahaya tu dia punya konsep lah. Jadi fenomena yang terhasil adalah gema. Jelaskan. Bunyi terhasil apabila dipantulkan pada permukaan keras. Okay, bunyi akan terhasil apabila dipantulkan pada permukaan keras. Okey, itu jawapan dia. Saya ulang sekali lagi. Bunyi terhasil apabila dipantulkan pada permukaan keras. Fenomena apa tadi? Gema. Okey. Alright, nombor 5. Melan suka mendengar muzik. Namun, dia berasa terganggu dengan bunyi muzik yang kuat yang datang daripada rumah jiran dia. Ini boleh kata kira macam kebaikan dan keburukan lah. Kan, muzik apa tu bunyi kan. Okey. Tandakan right bagi menerangkan kesan-kesan bunyi di atas. Okey. Bunyi membantu untuk berkomunikasi. Ada kena mengena ke muzik ni? Kan? Tak ada. Jadi, jangan tanda apa-apa. Okey. Ataupun okey lah. Kalau dengan latihan biasa, awak nak pangkah pun boleh. Tapi kalau ikut soalan ni, kita tandakan right saja. Yang menerangkan kesan bunyi di atas. Dia tak suruh pangkah, jangan pangkah lah. Biar je kotak tu kosong. Okey. A. Bunyi membantu untuk berkomunikasi. Salah kan? Dia memanglah membantu. Tapi dekat dalam atas ni, dia nak berpandukan kepada ayat atas ni. Okey. Jadi tidak. Tidak, biarkan je. Bunyi dapat menghiburkan. Okey, betul. Sebab dia kata Melan suka dengan muzik. Kan? Yang ketiga, bunyi memberikan amaran. Tak ada kena mengena kat sini. Yang ada kena mengena kat atas ni tadi. Bukan soalan nombor 5. Jadi tak boleh jawab tu. Jadi kosongkan. Dan yang keempat, bunyi mengganggu ketenangan. Bunyi mengganggu ketenangan. Ni pun boleh diterima sebab dia kata tadi, dia terganggu dengan muzik kuat daripada rumah jiran dia. Jadi yang kita bertanda right adalah 2 dan juga 4. Ataupun B dan D lah. Yang lain dan 2 tu kita kosongkan. Alright. Okay, ada soalan kat sini. Bagaimanakah kamu dapat menghentikan bunyi pada jam loceng tanpa mematikan suis dia? Macam mana kita nak berhentikan dia? Macam mana nak berhentikan dia? Tanpa menghentikan suis. Cabut je lah bateri cikgu. Kan? Okay, itu cara ni lah. Cara ngelak lah cabut bateri ni. Kita nak cuba jam tu masih berbunyi tapi kita tak dengar. Cara dia, awak tutupkan dengan kain tebal ataupun tuala yang tebal. Okay, dia akan kurang sikit bunyi dia. Kalau nak terus tak dengar bunyi lagi, masukkan pula, dah tutup dengan kain tebal tu, awak masukkan dalam kotak, tutup. Memang tak dengar insyaAllah. Kalau dengar pun slow je. Okay, itu cara dia. Okay, cuma cara ni jangan buat masa awak bangun tidur nak pergi sekolah. Kan nanti kan awak masukkan kain, awak tutup dengan selimut, awak masukkan dalam kotak, awak tak pergi sekolah, datang lambat, terus rugi tak pergi sekolah satu hari. Okay. Alright, saya rasa sampai situ je perbincangan kita untuk uji minda hari ini. Okay, kita dah habis tajuk bunyi. Pada kelas akan datang, kita akan sambung dengan unit baru. Unit tenaga, unit 7. Okay, jadi kalau nak tahu apa itu unit tenaga, macam mana cerita dia, apa yang kita akan belajar kat situ nanti, nantikan video terbaru daripada saya. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.